Okey. So, kita teruskan balik. Okey, kita masih di soalan yang pertama. Kita di soalan pertama iaitu soalan yang dipaparkan. Okey, so jawapan diberikan oleh Esther dan Siti Suhaima adalah sama. Dan jawapan mereka adalah betul lah. Okey, betul lah. Jawapan-jawapan daripada Siti Suhaima dan Esther, tahniah. Radhika telah disandarkan 2. Okey, selamat datang. Okey, so kenapa mereka buat dua persamaan ini? Okey, kita cuba lihat soalan. Kita cuba lihat soalan. So, soalan sudah nyatakan dengan jelas bahawa jumlah jisim buah-buahan yang dibeli adalah 13 kilo. Jadi, kamu tak tahu berapa dia punya jisim buah-buahan untuk manggis dan rambutan, kan? Tapi dia nyatakan X dan Y. So, kamu hanya perlu tambahkan dua nilai inilah, X tambah Y, dan jawapan kamu akan sama dengan 13 kilo. Jadi, itu adalah persamaan yang pertama. Okay? So, persamaan pertama saya tulis dulu. X tambah dengan Y akan sama dengan 13 kilo. Okay? Ini adalah persamaan yang pertama. Okey, macam mana pula dengan persamaan kedua? So, persamaan kedua dia soalan nyatakan jumlah harga. So, jumlah harga kalau saya nak cari berapa harga yang saya perlu bayar untuk manggiskan, apa saya buat? Saya akan ambil X darab dengan 4 lah kan. So, katakan kalau saya membeli 2 kilogram manggis. So, kalau 1 kilo RM4, 2 kilo saya akan kena bayar RM8 lah kan. So, ambil X darab dengan 4. So, begitu juga dengan Y dengan 3 lah. So, kalau saya beli 3 kilo rambutan, 1 kilo RM3. So, saya akan ambil 3 darab 3, dapat RM9. Itu ialah harga yang perlu saya bayar. Dan selepas itu saya akan tambahkan kedua-dua harga itulah, iaitu 4 darab X tambah dengan 3 Y, dan jumlah harga yang saya perlu bayar adalah RM47. Okey? Jadi, persamaan yang kedua itu pun adalah betul lah. Okey, soalan yang persamaan yang kedua itu adalah betul. Iaitu bila saya ambil 4 darab dengan X, saya akan dapat 4X. Okey. Dan jawapan saya ini, saya perlu tambah dengan harga rambutan. Iaitu rambutan itu ialah 3 darab Y, saya dapatlah 3Y. 3Y. Dan jumlah harga yang perlu dibayar adalah RM47. Okey. So, selesai. Dan ini adalah dua persamaan yang kamu sudah bentuk. Okey. So, dua bentuk persamaan ini kan amat penting sebab kalau kamu langsung terdapat bentuk persamaan, soalan ini tak perlu jawab sudah. Okey, sebab soalan itu mesti berdasarkan persamaan yang kamu bentuk. Okey. So, sekarang setelah bentuk dua persamaan, sekarang next step is menggunakan kaedah matriks. So, bila menggunakan kaedah matriks kan, pastikan persamaan yang kamu tulis itu, di mana dia punya unknown kan, dia punya X dan Y, mesti pada kedudukan yang sama lah. Kalau you tulis X dulu diikuti Y, then persamaan kedua pun mesti ikut X dulu baru Y. Kamu tak boleh letak 3Y tambah 4X. Okay, dia terbalik dengan persamaan satu. So, tak boleh ya. So, pastikan unknown itu pada kedudukan yang sama lah. Barulah kamu boleh tulis dua bentuk persamaan ini dalam bentuk matriks. Iaitu kamu akan buka itu kurungan, di mana kamu akan tulis berkali bagi X dan Y di bracket yang pertama. Okay. So, apa saya tulis? Okay. So, untuk persamaan satu, berkali X adalah satu. Okay. Sebab depan X itu tak ada nombor, means dia adalah satu lah. Begitu juga dengan Y, ini pun satu. Dan oleh sebab dua-duanya adalah positif, maka sini pun positif-positif. Lepas itu diikuti oleh persamaan 2, di mana X di depannya berkalinya adalah 4. So, sini tulis 4. Dan sini adalah 3Y, so sini pun tulis 3. Okey. Lepas tu bracket kedua, kamu akan tulis ini, kamu akan isi bracket ini dengan unknown, iaitu X dan Y. So, saya akan letak X di atas dan Y di bawah. Okey. Dan lepas tu, apa saya buat?
ini akan sama dengan dan buka lagi satu bracket, di mana bracket ini kamu akan simpan jawapan yang belakang sekali lah, yaitu 13 dan 47. Oke, so langkah pertama kita mau tuliskan bentuk persamaan ke dalam bentuk matriks. Oke, sampai sini boleh ikut Kak? Saya rasa boleh kan? Oke, so lepas tu tibalah masanya untuk kita selesaikan dengan menggunakan kaedah matriks. So, menggunakan kaedah matriks, dia mesti ada dia punya format tertentu ataupun langkah yang perlu kamu ikut step by step. So, step pertama ialah kamu akan pindahkan bracket yang pertama ini ke sebelah kanan. Okay, pindahkan bracket ini ke sebelah kanan. Okay, dan tinggalkan hanya X dan Y di sebelah kiri persamaan. So, bila bracket yang pertama ini dipindahkan ke sebelah sini, sebenarnya kamu akan mencari matriks songsang kepada matriks yang pertama ini. So, kalau you masih ingat macam mana nak cari matriks songsang kan, dia ada dia punya formula, di mana matriks songsang akan menjadi 1 per AD tolak BC. Tolak BC. Dan lepas tu akan didarab dengan satu matriks di mana A dan D akan tukar tempat. Okey, sebelum itu saya nak tulis satu dia punya matriks asal lah. Kalau satu matriks yang asalnya adalah A, B, C, D seperti ini. Okey, A, B, C dan D. Okey, kalau saya nak cari matriks songsang, dia akan sama dengan 1 per AD, iaitu ini kan, dua nilai ini didarab. Okey, A darab D tolak B darab C. Okey, B darab C ialah inilah. Okey, tulis di sebagai pembawa. Dan lepas tu apa berlaku pada matriks yang di dalam kurungan ini? Kamu akan kasih tukar tempat A dengan D. Jadi D sekarang akan berada di atas, manakala A akan berada di bawah. Dan untuk B dan C kamu tak tukar tempat. Kamu masih kekalkan kedudukan B dan C, tetapi kamu just tambahkan satu negatif di hadapan B dan C. So, dia akan jadi begini. Okey, dan katakan kalau B itu adalah satu nilai yang bernilai negatif, contohnya negatif 3. So, bila kamu tulis di sini, dia akan jadi positif 3. So, bila negatif 3 itu kamu kasih tambah lagi satu negatif di hadapannya. So, dia akan jadi negatif, dia akan jadi positif. Okay, bracket. So, negatif, dia akan jadi positif. So, kalau dengan erti kata lain, kalau B dan C ini bernilai positif, so bila kamu tulis di sini nanti dia akan jadi negatif. Dan bila kalau ini negatif, bila kamu tulis di sini dia akan jadi positif. Dan A dan D itu tidak ada tukar positif negatif. Okay, kamu ikut saja, bawa saja. Kalau dia negatif 1, bila dia tulis di bawah sini dia masih tetap negatif 1. Okay, itulah perbezaan dia lah. Okey, tunggu sekejap ada orang masuk. Okey. Okey, so ini ialah cara kita cari matriks songsang bagi satu matriks. So, balik kepada soalan ini. So, bila saya kasih pindahkan ini ke sebelah kanan, maka saya akan cari matriks songsang bagi matriks ini dengan menggunakan formula inilah. Okey, so sekarang X dan Y akan tinggal di sebelah kiri persamaan saya. So, saya salin balik ini, X dan Y. Okey, bagi mereka yang sudah mahir sudah kan, kamu actually boleh tak payah tunggulah, kamu boleh terus pergi cari jawapan. Okey. Bagi mereka yang masih belum clear macam mana nak buat ini, boleh ikut saya lah. Mereka yang sudah tahu macam mana buat, boleh teruskan dan cari jawapan lah. Okey, so bila ini dipindahkan, saya akan cari matriks songsang di mana kita akan menggunakan format ini. So, saya akan tulis 1 per, ini memang wajib sudah, 1 per. Lepas tu kamu akan dapati A dan D ialah 1 dengan 3. Okey, ini ialah A, ini ialah D. So, apa berlaku dengan A dan D? Kamu akan tukar tempat. Sorry, belum lagi. Sepatutnya sini dulu. AD, kasih darab.
So A ialah 1, D ialah 3. So 1 darab 3 ialah 3. Okey. Lepas tu tolak dengan BC. So BC ialah ini. Okey, 1 dan 4. So B darab C, 4 darab 1 ialah 4. So saya akan letak 4 di sini. Dan lepas tu buka bracket. So sekarang A dan D akan tukar tempat. So 1 dan 3 kasih tukar tempat. Sekarang 3 akan berada di atas. Okey, dan 1 ini berada di bawah. Manakala untuk B dan C, kasih tambah negatif. Sebab dua-dua ni positif, maka sekarang dia akan jadi negatif 1 di sini. Sini akan jadi negatif 4. Okey. Tutup bracket. Dan jangan lupa yang ini masih kena salin balik lah. Sebab kita tak buat apa-apa perubahan kan. So, ini masih tetap ada di sebelah kanan formula ataupun persamaan. So, sekarang dia akan menjadi ini. Okay? So, dia akan menjadi ini. So, next step, kita akan selesaikan pecahan inilah. 1/3 tolak 4. So, 3 tolak 4, jawapan negatif 1. So, 1/-1, jawapannya akan jadi negatif 1 lah kan. Okay, negatif 1 means di sini ada, saya akan tulis negatif 1. Lepas tu, apa berlaku dengan matriks di belakang ini? Okay, so ini ada dua cara kamu boleh buat. Okay, sampai sini kan. Sampai sini saya salin balik dulu. Ini masih ini. Saya hanya selesaikan yang pecahan itu saja. So, yang lain itu sekarang saya mau salin balik. Okay. So, sampai sini, apa yang boleh kamu buat ialah, sama ada kamu nak darabkan matriks dengan matriks dulu, okay, iaitu matriks ini dengan matriks ini dulu, baru jawapan itu didarab dengan negatif 1 pun boleh. Ataupun yang langkah kedua ialah, cara kedua ialah kamu kasih darabkan negatif 1 ke dalam matriks pertama dulu, okay. Lepas dapat jawapan, baru jawapan itu didarab dengan matriks yang belakang. Okey, ada dua cara lah. So, kalau saya akan darabkan negatif 1 dengan matriks pertama dulu. So, apa berlaku kalau nak darab satu nombor dengan satu matriks, kamu perlu darab setiap unsur di dalam matriks dengan negatif 1. So, negatif 1 darab ini, jawapannya ini darab lagi dengan ini, negatif 1 darab dengan ini darab dengan ini. Okey, setiap satu unsur didarab dengan negatif 1. Maka saya akan dapat, apa yang saya dapat? So, matriks pertama ini akan jadi negatif lah. So, negatif 3, sini akan jadi positif 4, sebab negatif darab negatif kan, dapat positif. Ini akan dapat positif 1, dan 1 ini darab dengan negatif 1, saya akan dapat negatif 1. Okey. So, sekarang sampai ke bahagian sini sudah. Okey. So, kalau ada sebarang soalan kan, kamu boleh interrupt saya. Boleh interrupt saya bila-bila waktu cakap, "Cikgu, saya tak faham." Okey. Sekejap, ada orang masuk. Okey. Okey. So, kamu boleh interrupt saya anytime. Tapi sila buka mic lah, sebab saya tak nampak itu chat kamu. Kalau boleh buka mic dan interrupt saya lah. Okey. Cakap, "Cikgu, saya tak faham, boleh ulang balik ke?" Ataupun, "Cikgu, kenapa buat begini? Kenapa begini?" Okey, boleh tanya. Okey. Okey, so sampai ke sini, kita belum selesai lagi lah. So, sekarang kita kena buat ini dengan mendarabkan matriks dengan matriks. Pendarapan matriks dengan matriks. Okey. Saya harap kamu masih tahu, masih ingat macam mana nak mendarab dua matriks lah. Okey. Biasanya kita akan darab baris dengan laju lah. Okey, iaitu baris ini darab dengan laju ini. Okey. So, dia cukup tempat. Saya akan padam ataupun padam ini dululah. Okey. Oops, sorry. Saya cuba padam ini dulu. Okey.
Oke. Oke, so saya sambung di bahagian atas ini ya. So bila saya nak darab dengan baris dengan laju, saya akan ambil negatif 3 darab 13 tambah dengan 1 darab 47. Oke, itu ialah cara kita mendarab. So caranya ialah negatif 3, oke, darab dengan 13. Ambil yang pertama darab dengan pertama. Negatif 3 darab dengan 13. Oke, lepas tu tambah, mesti tambah, sini mesti letak tambah. So tambah dengan 1 darab 47. So, 1 darab 47. Okey, tutup bracket. Lepas tu yang bawah pun buat benda yang samalah. Okey, sekarang ambil baris yang kedua, darab dengan yang ini. So, 4 darab 13. 4 darab 13. Okey, tambah dengan negatif 1. Negatif 1 darab dengan 47. Okey, so berapakah jawapannya? Ini kena ambil kalkulator lah. Okey, ambil kalkulator dan kasih tekan dia. So, jawapan yang berikutnya ialah apa? Yang sudah siap boleh kasih respon ya. Siapa yang sudah kirakan? Mana kalkulator saya? Siapa yang sudah kira boleh berikan jawapan kamu. X ialah 8, Y ialah 5. Okay, thank you Adeline. Betul kah Adeline? Tolong kira, siapa yang ada kalkulator tolong kirakan ini, betul kah? Kalau negatif 3 darab 13 tambah 1 darab 47. Ini tak ada negatif lah. Okey. Betul kan jawapan saya? Negatif 39. Sini akan jadi negatif 39 tambah 47. Tiga puluh sembilan, 47. Betul jawapan saya. Okey, 85, 85, 85. Okey. Rasanya jawapan saya betul lah kan. Siapa yang sudah siap itu kan? Ataupun yang pernah cek jawapan kan, tolong betulkan saya kalau saya salah. Sebab saya tak ada jawapan di tangan saya sekarang. Okey. So, kalau banyak orang dapat jawapan yang sama, saya rasa jawapan itu betul lah. Okey, ataupun kamu ada kalkulator, kamu boleh guna kalkulator dan boleh try tekan lah. Okey, kasih tahu saya kalau jawapan saya salah. Okey. So, lepas dapat jawapan ini ialah 8, ini ialah 5. Okey, so maksudnya dapatlah sudah jawapan X dan Y. Sebab di sebelah kiri persamaan kita masih ada XY ya. Jangan lupa sini adalah XY. Okey, ini adalah X dan Y. So finally, kamu akan buat kesimpulan lah. Kenapa ini? Maka jawapan saya kasih 3 titik lah kan. 3 titik begitu. Menunjukkan itu adalah bermaksud kesimpulannya lah. Kesimpulannya X adalah bersamaan dengan 8 dan Y adalah bersamaan dengan 5. Okey, jadi itulah jawapan akhir. Okey. So, saya rasa soalan ini jelas. Yang penting ialah sekali lagi persamaan itulah. Kalau you tak dapat bentuk persamaan, memang soalan ini kamu tak boleh jawab. Okey.
Boleh saya teruskan nggak? Boleh, Sir. Boleh ya? Boleh. Oke, thank you very much. Kita akan teruskan ke soalan yang kedua. Oke, soalan kedua kita lihat apa soalannya itu. Oke, soalan yang graf gerakan. Oke, graf gerakan ini adalah soalan di tingkatan 4 juga. Oke, kita refresh sedikit bab-bab tingkatan 4 lah. Oke, so soalannya ini, seperti ini. Oke, graf Raja 9 menunjukkan satu graf laju massa bagi satu zara dalam tempoh 30 saat. Oke, dan soalan pertama ialah hitungkan kadar perubahan laju dalam ms meter per saat kuasa 2 dalam 12 saat pertama dan hitungkan nilai bagi V jika jumlah jarak yang dilalui ialah 298 meter. Okey, so benda yang perlu kamu tahu dulu sebelum menjawab ialah formula ini. Okey, L ialah laju. Laju adalah sama dengan jarak bahagi massa. Okey, itulah formulanya pertama. Dan kedua ialah pecutan. Okey, pecutan. Pecutan, saya letak sini. Pecutan adalah sama dengan laju bagi massa. Okey. Nah, oleh sebab ini adalah graf laju massa kan. Graf laju lawan massa. Maka kamu perlu tahu kalau nak cari jumlah jarak, okey, dia mesti adalah luas di bawah graf. Okey. Berapakah luas area di bawah graf ini? Okey, itu adalah jumlah jarak yang kamu lalui. Dan kalau kamu nampak ada satu garis yang melintang seperti ini, okey, dalam graf laju massa garis melintang merujuk kepada zara itu bergerak dalam hal laju yang seragam. Okey, hal laju yang seragam. So benar-benar ini yang perlu kamu tahu dulu. Okey. So kita jawab soalan pertama. Hitungkan kadar perubahan laju dalam meter per saat kuasa 2. Sebenarnya kadar perubahan laju ini, istilah ini sebenarnya adalah membawa maksud pecutan. Okey. Kadar perubahan laju ini merujuk kepada pecutan. Dan kalau kamu lihat pada 12 saat yang pertama, iaitu graf ini, 12 saat yang pertama, garis ini sebenarnya dia sedang menuju ke bawah. Dari 22 dia menuju ke bawah. Sehingga ke 4 meter per saat. So, ini membawa maksud apa? Zara itu semakin perlahan lah. Okay? Semakin perlahan. Dan keadaan ini, kita namakan dia sebagai, bahagian ini kita namakan dia sebagai nya pecutan. Okey, nya pecutan. Iaitu zara itu semakin perlahan. Okey, nya pecutan. Dan biasanya bila kita nak tulis nya pecutan kan, bila kita tulis nya pecutan zara adalah sama dengan 3 meter per saat kuasa 2. Okey. Kita tak perlu letak tanda negatif. Okey. Kecuali kalau kamu tak nyatakan perkataan nya pecutan. Maka kamu akan cakap, okey, pecutan zara itu adalah negatif 3 meter per saat kuasa 2. Okey, masa itu baru kamu letak negatif. Kalau kamu letak perkataannya pecutan, sini kamu tak perlu letak negatif. Sebabnya pecutan sudah difahami bahawa dia mengalami pengurangan laju. So, dia mesti bernilai negatif. So, untuk soalan A kan, kamu sudah tahu dia adalah nya pecutan. Semestinya jawapan itu adalah satu jawapan yang negatif lah. Okey. So, bila nak kira itu, seperti formula itu tadi, pecutan, okey, pecutan tak kira lah dia nya pecutan ke ataupun zara itu sedang memecut seperti keadaan ini. Okey, bila graf itu semakin menaik, merujuk kepada zara itu semakin cepat lah. Okey, pecutannya semakin meningkat. So, tak kira lah dia nya pecutan ke ataupun pecutan, maka kita gunakan formula ini, iaitu laju bahagi massa. So, laju bagi 12 saat pertama berapa lajunya? Berapa perubahan lajunya? Okey, kita akan ambil yang mula-mula tolak dengan yang terakhir lah. So, saya akan tulis 20 bukan. Saya patut tulis 4 dulu sebab dia adalah nya pecutan. So, 4 tolak dengan 22. Okey, itu adalah perubahan hal laju dia. Dan bahagi dengan masa. Masa yang diambil adalah 12 saat. So, di bawah ini saya akan letak 12 lah. So, 4 tolak 22
Jawapannya adalah 18, betul kah? Negatif 18. Negatif 18. Lepas tu bahagi dengan 12. So, kamu boleh tekan kalkulator. Okey. Tekan kalkulator dan jawapan kamu adalah negatif berapa? 18 bahagi 12. Jawapannya adalah 1.5, betul tak? Okey, betul negatif 1.5. Okey, so jawapannya adalah inilah. So, kamu boleh tulis, hitungkan kadar perubahan. So, kamu boleh tulislah kadar perubahan 12 saat pertama ialah negatif 1.5. Okey. Kalau kamu tak nak tulis itu, kamu boleh tulis Zara mengalami nya pecutan 1.5 pun boleh. Okey, terpulang kepada kamulah cara menulis jawapan itu. Tapi jawapan yang sebenarnya adalah inilah. Okey. Kalau nak letak perkataannya pecutan, ini akan jadi 1.5 sahaja. Tak perlu letak negatif. Okey, so soalan pertama selesai. Okey, soalan kedua, B. Ini ialah A. So, hitungkan nilai bagi V jika jumlah jarak yang dilalui ialah 298. So, maksudnya dia sekarang sudah kasih tahu kamu jarak yang dilalui, iaitu kamu kena cari luas di bawah graf ini. Luas di bawah graf. Semua ini ialah jumlah jarak. Dan jawapannya adalah 298. So, kamu kena cari nilai V ini. Berapa nilai V? So, nak cari nilai V, senang saja. Kamu perlu cari dulu luas di bawah graf inilah. Okey. Biasanya bentuk yang diberikan adalah sama ada segitiga, segi empat, ataupun trapezium. Okey, biasanya lah. So, kamu perlu tahulah formula nak cari luas trapezium. Okey. Formula untuk cari luas trapezium adalah 1/2. Lepas tu, darab dengan hasil tambah dua garis yang selari, iaitu katakan dia adalah A dan P, dua garis selari itu, dan lepas tu darab dengan tinggi dia, darab dengan tinggi. So, sekarang macam mana kita nak buat? Nak cari nilai V. So, kamu perlu, ada beberapa cara lah kamu boleh buat. Okay. Sama ada kamu cari satu persatu. Okay, kamu namakan ini satu lah, trapezium ini ya. Trapezium untuk 12 saat pertama ini ialah 1. Lepas tu segi 4 tepat ini ialah 2. Dan lepas tu trapezium yang terakhir ini ialah 3. Lepas tu kamu cari luas setiap satu ini. Lepas tu tambah bersama, sama dengan 298. Lepas tu pindah kiri kanan. Okay, ataupun kalau kamu nak combine kadang kalau gambar raja yang luas di bawah graf itu boleh kasih combine, tapi ini macam tak boleh lah. Okay, ini macam tak boleh, so kita biarkan lah. Ada lagi cara lain tak? Ada lagi cara lain yang boleh kita buat. Ada cadangan nggak? Ada cara lain? Siapa yang sudah buat soalan ini? Macam mana kamu cari jawab soalan B? Ada tak? Boleh share tak? Kongsi. Siwen, kamu sudah cuba soalan ini? Ataupun siapa? Sadia, kamu ada try soalan ini kah? Belum, Sir. Belum Okey, tak apa. Siapa yang sudah try? Boleh angkat tangan kah? Respon kah? Semua pun belum okey, tak apa. Kalau belum, kita cuba buat sekarang. Okey. Let's say saya nak gunakan cara saya yang inilah, yang tradisional inilah kan. Okey, so ini ialah saya akan cari dulu luas segitiga trapezium yang pertama. So trapezium ini ialah dua garis yang selari ya, iaitu panjang ini
dengan panjang yang ini adalah dua garis yang selari, yaitu A dan B saya lah. Ini adalah A dan yang ini adalah B. Dan yang garis ini adalah tinggi trapezium. Oke, so untuk luas yang pertama ini, luas trapezium yang pertama, saya akan tulis 1/2, 1/2. Lepas tu A saya ialah panjang ini ialah berapa? Panjang ini adalah 4 nah. Panjang ini adalah 4. Sebab kita bukan lihat yang 12 lah, kita lihat berapa tinggi atau berapa panjang dari 0 ke 4 ini. So bezanya mereka adalah 4. So A saya adalah 4 lah. Okey. Dan macam mana pula dengan B? Berapa tinggi B saya? Ataupun berapa panjang B saya? Yaitu garis ini 22. Okey, so 22 saya tulis 22 di sini. Dan berapakah tinggi trapezium? So tinggi trapezium sekarang merujuk kepada garis ini, yaitu 0 sampai 12. So tingginya adalah 12 lah. Okey, darab dengan 12. So berapakah jawapan untuk ini? Jawapan ini ialah tekan kalkulator 26, 13. 13 darab 12 berapa? 13 darab 12. 156. Okey, kamu boleh ikut buat supaya saya tahu jawapan saya betul ke tidak. Mungkin kadang-kadang saya kira salah. Okey, 156. Okey, untuk yang segi 4 yang kedua itu luasnya ialah panjang darab lebar kan? Okey, so panjang sini ialah berapa? Sini 20, sini 12. So beza mereka 8 kan? Okey, so 8 darab dengan sini ialah panjang darab lebar. Lebarnya ialah 4. Sebab sini ialah 0, sini 4. So panjang ini ialah 4. So 8 darab 4 ialah 32. Okey, 32. Dan yang ketiga pun sebuah trapezium. So kita akan guna balik formula yang di atas ini. So ini ialah panjang A, okey. Ini ialah panjang B, manakala yang sini adalah tinggi trapezium. Okey, so sekarang panjang A saya adalah 4 because from 0 to 4, sini adalah 4. So saya akan tulis 1/2 bracket, okey, iaitu darab A ialah 4 tambah dengan B ialah berapa? B ialah panjang ini, okey, iaitu dari 0 sampai ke V, okey, sampai ke V ya. So sini ialah panjangnya V. So saya akan letak balik V di sini, okey. Dan lepas tu darab dengan tinggi. Tinggi trapezium ini ialah berapa? Tinggi ialah garis ini ya. So 30, 20, beza mereka 10. So sini saya akan tulis 10. Okey. So yang ini saya tak boleh selesaikan sebab ada satu anu V di sini. Okey. Tetapi yang ini 2 dengan 10 saya boleh ringkaskan dululah. Okey, saya boleh ringkaskan dulu. Okey, so sini akan jadi 2, ini 10, so saya boleh ringkaskan menjadi 5 lah. Okey, ini menjadi 5. Pemudahkan. Lepas tu yang ini saya tulis semula, saya akan tulis sebagai, sebab ini 1 sudah. So 1/1 sini ya darab dengan 5. Jadi ini akan menjadi ini. 5 bracket 4 tambah V. Okey. Okey, so sekarang saya sudah tahu luas 1, luas 2, luas 3. Dan diberitahu oleh soalan jumlah jarak yang dilalui, iaitu jumlah luas ketiga-tiga ini adalah 298. Maka saya akan tulis 298. So jumlah jarak ini akan sama dengan luas yang pertama tadi, iaitu 156. 156 tambah dengan 32 dan tambah dengan
luas yang ketiga, yaitu 5 bracket 4 tambah V. Okey, semua boleh dapatkah sampai sini? Dapat. Dapat, ah? Yes, sir. Okey, alhamdulillah, syukur. Okey. So, sekarang kita teruskan cari jawapan. Ini macam sudah satu persamaan linear yang biasa sudahlah, kan? So, kamu apa boleh buat? Kamu boleh kasih pindahkan ini kan ke sebelah sini untuk menjadi tolak. Lepas tu ini boleh kamu kasih kembangkan dia. Okey, kembangkan. So, 156 tambah 32 ialah 188. So, 188 dia akan menjadi 110. Kan? Sini akan jadi 110. Selepas saya pindahkan ini keluar untuk jadi tolak. So, sini kembangkan saya akan dapat 5 darab 4 ialah 20. Okay, and then 5 darab lagi dengan V menjadi 5V. So, positif 5V. Okay, so sekali lagi 20 ini saya kasih pindah ke sebelah sini menjadi tolak. So, akhirnya 5V akan sama dengan 110 tolak 20. Berapa jawapan? 90. Okey, 90. Dan akhir sekali, 5 kasih pindah menjadi bahagi. So, V akan sama dengan 90 bahagi 5. Jawapannya adalah 18. Betul tak? Betul, sir. Betul. Okey, bagus, bagus, bagus. Pandainya saya. Okey. Okey, siapa yang dapat jawapan? Boleh kasih satu angkat tangan nggak? Yang dapat jawapan ini. Okey, Sadia, bagus, dapat. Din dapat, Suhaima dapat, okey, bagus. Okey, very good. Fanny dah dapat nggak, Fanny? Aduh. Oh, Fanny. Iya. Kamu dapat? Dapat. Okey, bagus, bagus, bagus. Tak sudah Okey. dapat cikgu. Siapa? Syarifah tak dapat eh? Iya, dah dapat ya. Dapat cikgu. Kopi Sa, ni tanya, Ya. Bang. dapat. Okey, Kill, ada soalan Kill. Dari mana datang 8 darab 4 tuh? Lupa sudah. Okey. Sekejap. Okey, kalau kamu lihat balik gambar raja yang saya tulis 2 ini, okey. Sebab saya kasih bahagikan graf ini kan kepada 3 bentuk, iaitu satunya ialah trapezium ini, okey. Yang kedua ialah segi 4 tepat ini, dan yang ketiga ialah satu trapezium lagi di hujung sekali. So, saya bahagikan gambar raja ini kepada 3 bentuk, and then saya cari setiap satu ini luasnya. Okey, kalau trapezium, formulanya adalah ini. Formula untuk mencari luas trapezium. Okey. Dan untuk yang ini, segi 4 tepat kan. So, formula adalah panjang darab lebar. So, panjang ialah inilah. Ini ialah panjang, iaitu 20 dengan 12, beza mereka ialah 8 kan. So, panjangnya 8, and then lebar ini pula adalah 4 lah. 0, 4 kan, beza mereka 4. So, sini 4, sini 8. So, panjang darab lebar, 8 darab 4. Dapatlah 32. Okey, itu ialah macam mana kita nak cari 8 darab 4 itulah. Datangnya dari situlah. Okey, Kill. Ya, terima kasih sih. Okey, bagus. Okey. Ada lagi soalan mau tanya? Sebelum kita teruskan. Kalau ada soalan boleh buka mic, boleh buka video. Tiada. Okey, tiada. Okey, kalau tiada kan, kita teruskan lagi ya. Bolehkah? Ataupun sudah mengantuk semua? Cikgu teruskan. Wih, hebatlah nih. Arifah nih. Okey. Soalan ini. Soalan ini ialah soalan tingkatan 3. Okey, soalan tingkatan 3.
Sebab kamu SPM kan, SPM memang akan cover lah daripada tingkatan 1 sampailah tingkatan 5 lah kan. Dan ini adalah bab daripada tingkatan 3. Kalau you masih ingat lah yang matematik pengguna itu, yang pasal hutang dan kredit, semua itu. Okey, so kita cuba baca soalan dulu. Puan Munira meminjam dari bank Singa sebanyak RMX dengan kadar faedah 4% setahun. Tempoh bayar balik adalah selama 8 tahun. Jika ansuran bulanan dibayarlah RM275, berapa jumlah wang yang dipinjam oleh Puan Munira? Okay. So, actually bab ini ada satu formula. Okay, ada satu formula iaitu A sama dengan P P plus PRT. P plus PRT. Okey, formula ini tidak perlu diingat sebab masa exam SPM formula akan diberikan. Begitu juga dengan exam yang akan datang inilah untuk Saint Cecilia. Saya tak tahu sekolah lain, tapi saya rasa memang akan diberikan lah. Masa exam nanti soalan paper exam paper itu memang akan dilampirkan bersama semua formula. Okey? Tapi masalahnya ialah kamu perlu tahu apakah yang diwakili oleh A, apa itu P, apa itu R, apa itu T. Okey? Kalau saya bagi satu formula seperti ini, kamu tak tahu apa itu A ataupun apa itu P, R, T, kalau saya bagi pun kamu tak boleh pakai, kan? So, at least kamu tak perlu hafal formula, tapi kamu perlu tahu apa yang diwakili oleh setiap ataupun unknown dalam formula tersebut lah. Okey. So, A ini sebenarnya adalah bermaksud jumlah bayaran balik. Okey, jumlah bayaran balik. Okey, katakan kalau kamu sudah meminjam sejumlah wang daripada bank, dan bank pasti akan mengenakan interest kan, faedah dia. Sebab itulah tujuannya dia buka bank, sebab dia mau mendapat untung daripada interest yang dibayar oleh peminjam. So, dia pasti akan mengenakan interest, iaitu faedah. So, jumlah bayaran balik ini bermaksud, let's say kamu pinjam RM2,000 dengan bank. Okay, pinjam RM2,000 dengan bank. And then, setiap bulan dia pun akan charge kamu interest. And then, setiap bulan pun kamu kena bayar ansuran. Okay? So, sepatutnya kalau dia tak kenakan interest, so, kalau you pinjam RM2,000, you akan bayar balik RM2,000 kan? Itu ialah kalau dia tak kenakan interest. Macam kawan baik. Let's say saya pinjamkan sama si Sharifah kan. Sebab dia mungkin masa PKP ni dia tak cukup makan kan. Kehabisan makanannya. So, dia pun pinjam duit dengan saya. Cikgu, boleh tak pinjamkan RM10? Sebab rumah saya kehabisan makanan sudah. So, saya pun pinjam lah. Tapi saya tak kenakan dia punya interest. Okay, so bila dia bayar balik saya, dia bayar balik RM10 dengan saya. Okay, so tapi kalau saya kenakan interest sama Sharifah, saya cakap, okay, kamu boleh bayar balik dengan saya dalam masa 10 hari, tapi saya kena charge kamu satu hari 10 sen. So, dia pun bayar balik lah. Okay, setiap hari dia bayar mungkin RM1, okay, atau RM2 bergantung pada dia. Tapi dalam tempoh 10 hari dia kena bayar balik saya RM10. So, kalau dia bayar dalam 5 hari saja, dia boleh selesaikan hutangnya, maka selain saya dapat RM10, saya akan dapat interest 50 sen. Sebab saya cakap satu hari kenakan dia interest 10 sen kan. Jadi, kalau dia boleh dalam 5 hari dia kembalikan RM10 kepada saya, selain RM10, dia kena bayar kepada saya faedah 50 sen. So, maksudnya jumlah bayaran balik dia kepada saya ialah RM10.50. Okay, termasuk 50 sen itu adalah faedah yang saya kenakan. So, A itu bermaksud inilah jumlah bayaran balik. Okay, dan formula jumlah bayaran balik adalah P. P adalah principal, iaitu jumlah wang asal yang dipinjam. Okay, ini adalah principal, jumlah wang asal yang dipinjam. Tambah dengan, PRT ini adalah faedah ringkas. Faedah ringkas. Iaitu prinsipal darab dengan R
R ialah kadar faedah ataupun biasa dalam bentuk peratus lah. Berapa kadar faedah yang dikenakan oleh bank. Dan T itu adalah tempo masa. Oke, ini adalah tempo masa. Dan biasanya dia ditulis dalam bentuk tahun lah. Oke. Oke, so ini adalah formula bagi jumlah bayaran balik. Oke, ini yang perlu kamu tahu lah. Oke, so balik kepada soalan ini. So sekarang kalau Puan Munira meminjam uang sebanyak RMX ini sebenarnya adalah prinsipal lah, okay? Prinsipal dia. Sebab inilah wang asal yang dia pinjam. Okay, di mana 4% ini adalah R, okay? Ini adalah R, ini adalah P, okay? Prinsipal. Dan tempo bayaran balik selama 8 tahun. Okay, ini adalah tempo masalah 8 tahun, ini adalah T juga. Okay, dan jika ansuran bulanan, okay, ini adalah ansuran bulanan, maksudnya setiap bulan. Sebab dia ansuran bulanan kan. So ini setiap bulan lah. Okey. Setiap bulan kena bayar 275. Okey, setiap bulan. So soalannya ialah berapakah jumlah wang yang dipinjam? Berapakah nilai P dia? Okey, setiap bulan. Okey, so mula-mula sebelum kita boleh menjawab soalan ini, apa perlu kita buat dulu? Apa perlu kita buat? Ataupun macam mana kita nak start menjawab soalan ini? Siapa boleh respon? Siapa boleh respon? Macam mana kita nak start untuk menjawab soalan ini? Tak apa, tak ada betul, tak ada salah. Boleh saja throw your idea lah. Macam mana? Masukkan semua informasi yang kita dapat ke dalam rumus. Okay. Okay. Thank you, Kil, kerana respon. So, kita nak masukkan semua nilai dalam formula. Okay. Tetapi biasanya kalau kita nak cari satu nilai itu dalam satu formula, kita kena masukkan at least kita akan tinggalkan satu yang kita tak tahu. Let's say kalau saya tak tahu nilai P, saya kena pastikan yang A ataupun R ataupun T, yang ini tiga ini saya sudah tahu nilainya. Kalau tidak kan saya tak boleh cari nilai P. Let's say kalau saya tak tahu itu A sama P berapa kan, berapa nilai dia. Saya cuma tahu R dan T. So kalau selepas saya masukkan nilai itu dalam formula, saya masih tetap cari nilai P sebab saya masih tak dapat nilai A ini. Okay, tapi Kil memberi satu idea yang sangat bagus kerana asalkan kita masukkan semua nilai yang kita tahu dalam formula, kita akan dapat nilai P. Okay, sebab kita mau cari P kan, sekarang kita mau cari P. Tapi pastikan kamu sudah tahu A, sudah tahu R, sudah tahu T. Baru kamu boleh cari nilai P. So kalau kamu lihat balik soalan, R kita sudah tahu, R ialah 4%. And then T pun kita sudah tahu. Okay, T ialah 8 tahun. Okay, T ialah 8 tahun. Cuma sekarang yang tak tahu ialah A. Berapa jumlah bayaran balik? Itu yang kita tidak tahu. Tetapi daripada sini, daripada nilai ini, kita boleh cari nilai A. Okay, seperti yang saya cakap tadi ya, A adalah jumlah bayaran balik. Yaitu dia perlu bayar jumlah wang yang dia pinjam termasuk dengan interest dia. So, kalau dia sudah cakap kalau ansuran bulanan ialah 275. Satu bulan bayar 275. So, saya nak tanya kamu, satu tahun dia bayar berapa? Satu bulan 275. Satu tahun bayar berapa? Saya kena taraf berapa? Berapa? 12. Dalam 12 ya. Oh, 12. Okey. Betul lah kan? Sebab 12 bulan ialah 1 tahun. So 275 darab dengan 12 ialah 1 tahun.
jangan lupa dia menggunakan 8 tahun untuk bayar balik. Jadi, saya taruh lagi dengan 8. Saya taruh dengan 8 lagi. Yaitu saya mau tahu, selepas 8 tahun, selepas 8 tahun, berapakah jumlah wang yang telah dibayar oleh Puan Munira termasuk dengan kadar faedah. Sebab yang 275 ini, dia sudah kira faedahnya. Lepas dia kira, okey, bank cakap, 1 bulan you kena bayar balik dengan saya 275. Maksudnya 275 ini sudah dia kirakan interest di dalamnya. Okey, so bila saya taruh dengan 12, bermaksud saya mau tahu 1 tahun dia sudah bayar berapa. Tak oleh sebab dia ambil masa 8 tahun, maka selepas saya taruh 12, 1 tahun saya taruh lagi dengan 8. So jumlah di sini berapa? 275 taruh 12 taruh 8. Berapa? 275 taruh 12 taruh 8. Adakah jawapannya 26400? Yes, sir. Yes, okay, bagus. Thank you. 26400. Maka ini adalah jumlah bayaran balik pinjaman Puan Munira, yaitu A kamu. Okay, ini adalah A kamu. So, sekarang A saya sudah tahu, R saya sudah tahu, T pun saya sudah tahu. Tinggal ialah P sahaja, yaitu yang kita mau cari dalam soalan lah kan. Jadi sekarang seperti yang Kill cakap tadi, masukkan semua nilai ke dalam formula. So saya akan dapat 26400 sama dengan sama dengan berapa? P, yaitu kita mau cari, kita simpan balik P lah kan. Simpan balik P tambah dengan P, masih P. Okey, R ialah 4%, sebab soalan sudah kasih tahu 4%. So, saya tukar kepada bentuk perpuluhan lah. Okey, 0.04. Okey. Dan taraf dengan T, iaitu 8 tahun. Okey. So, sekarang okey, berapakah nilai P? So, kamu kena selesaikan persamaan inilah. Persamaan ini ialah macam satu persamaan linear saja. Okey. So, saya perlu selesaikan bahagian ini dulu. So, 8 darab 0.04 darab P. So, saya akan dapat berapa? Sini ialah P. Sini masih P ya, sebab ini ya saya salin balik P ini. Lepas tu tambah 0.04 darab 8, saya akan dapat 0.32. Tekan kalkulator lah kan. 0.32 P. Okay. Sebab ini hubungan mereka setiap satu ini semua ialah darab lah. Jadi ini darab dulu ini, nombornya 0.32, darab dengan P, maka dapat 0.32 P. Okey. Macam mana nak cari P? Saya boleh faktorkan di sini ya. Faktorkan P. Okey, faktorkan P. Sebab dua-dua ini ada P ya. Sini ada P, sini ada P. So P, faktorkan P, sini akan dapat 1 tambah dengan 0.32. Iaitu bersamaan dengan 1.32 lah. Okey, kalau saya ringkaskan lagi ya. Okey, dan sini masih ialah 26400. So nak cari P sekarang, saya akan pindahkan nilai ini ke sebelah kiri bersamaan menjadi bahagi. Sebab ini ialah darab. So bila pindah ini dia akan jadi bahagi. Makanya P akan sama dengan 26400. Okey, bahagi dengan 1.32. Sebab saya sudah tambah di sini ya. 1 tambah 0.32, saya dapat 1.32. So, tekan lagi kalkulator, berapa jawapan akhirnya? Siapa sudah buat ni? Berapa jawapan?
Berapa jawaban? Ada nggak? 20.000. 20.000. Oke, bagus. 20.000. Ya. So, maksudnya Puan Munira meminjam dari bank, pada asalnya dia cuma pinjam Rp20.000. Selepas dikenakan faedah, selepas dia bayar selama 8 tahun, dia sepatutnya sudah bayar bank ini. Okey, maksudnya bank itu untung RM6.400 lah daripada peminjaman Puan Munira ini. Untuk 8 tahun itu, dia untung RM6.400. Okey, so itu adalah cara kita buat soalan ini. Okey, ada soalan nak tanya pasal soalan ini? Ada Angkat tangan. Okey, Kill, sila. macam mana kalau dia bagi sebagai contoh, dia bagi tempo bayar balik adalah selama dia tukar pergi hari bulan. Okey. Kalau nak bulan itu sama juga, kita boleh tukarkan itu bulan kepada unit tahun. Okey, contohnya kalau dia cakap okey dalam tempoh 10 tahun 10 bulan contohnya. So kalau ataupun jangan 10 lah, macam terlampau sikit. Contohnya dia dah selesaikan hutangnya dalam tempoh 40 bulan katakan. So 40 bulan itu kamu nak tukar bagi tahun macam mana? Kamu akan tulis sebagai inilah. Okey, kalau 40 bulan kan. 40 bulan kita nak tukar pergi ke tahun. Ini ialah bulan. Sebab biasanya kalau interest tempo ini kan, biasanya kita akan gunakan unit tahun untuk kira. So kalau dia bagi 40 bulan, maka macam mana kita mau tukar ini 40 bulan kepada tahun? Okay? So kalau nak tukar pergi tahun, kita akan tulis 40 itu sebagai satu pecahan lah kan. Sebab kalau nak tukar dari bulan pergi tahun, kita kena bahagi berapa? Bahagi dengan 12. Okey, bahagi dengan 12. Okey, sekejap ya. Muhammad Findi. Okey, Muhammad Findi, selamat datang. Muhammad Findi dari sekolah mana? Boleh type di chat box ataupun nak respon pakai mic pun boleh. Okey, so saya akan tulis ini sebagai 40 per 12 lah. Begitu sajalah. So maksudnya bila kamu nak gantikan dalam formula ini nanti, so kamu kan tulis sini sebagai bukan 8 lah, sini akan bertukar menjadi 40 per 12. Okay, sebagai pengganti kepada 8 itu. Okay, Kill. Saya menjawab soalan kamu kan? Terima kasih, Cikgu. Okay. Okay, dari Saint Cecilia, macam mana kamu tahu itu Muhammad Findi dari Saint Cecilia? Woi, kamu ingat saya? Main-main. Main cikgu, main-main. Kau ni. Oh, dari Gum-Gum. Dari Okay. Gum-Gum ada cikgu. Okay, selamat datang Muhammad Findi. Okay. Boleh kita teruskan? Boleh. Okay, Boleh, cikgu, boleh. kita sudah ada 1 jam sudah. Kalau masih boleh bertahan, kita teruskan lah kan? Okay. Soalan seterusnya. Ini soalan yang ditunggu-tunggu oleh Adeline lah kan? Ya kak Adeline? Ya. Okay, bagus. Okay, soalan ini ialah soalan tingkatan 4 juga. Okay, iaitu itu apa? Bab teori graf kah? Okay. Okay, so soalan ini ialah soalan yang memerlukan kamu lukis apa? Okay, dia bagi satu graf berpemberat. Pemberat means dia ada satu unit dia lah. Okay. Maksudnya kalau dari A pergi D dia ada 10. 10 apa itu dia tak nyatakan, mungkin 10 km kah? Okay, 10 meter kah, itu kita tak tahu lah. Tapi itu tidak penting lah. Yang penting ialah dia ada kasih pemberat kepada kamu. So soalannya ialah lukiskan pokok dengan jumlah pemberat yang minimum. Okey, sebelum kita nak jawab soalan ini, kamu mesti tahu beberapa perkara dulu lah. Okey, konsep itu kamu perlu tahu dulu. So mungkin kamu sudah tahu, tapi saya just refresh kepada kamu lah.
untuk mengimbas kembali lah apa benda ini. Oke, saya kasih lari dulu ini. Oke. Saya kasih besarkan dulu. Oke. So, apakah itu subgraf dan apakah itu pokok? Oke. So, subgraf adalah seperti inilah. Ini takrifan dia. Merupakan sebahagian atau keseluruhan suatu graf yang dilukis semula. Oke, suatu graf H dikatakan subgraf kepada graf G jika pucu-pucu graf H ialah subset kepada pucu-pucu graf G. Tepi-tepi ini ialah subset kepada... Okey, mungkin kalau kamu lihat satu soalan, kamu mungkin lebih faham lah. Okey. Saya kasih satu contoh. Sekejap. Okey. Okey, saya kasih satu contoh. Okey. Kalau kamu lihat, abaikan perkataan-perkataan itu dulu. Kamu lihat dulu yang graf ini ya. Okey, so katakan kamu dibagi satu graf seperti ini kan. Okey, satu graf yang asal, yang originalnya begini ya. Yang original ialah begini. So sekarang saya kasih tahu kamu daripada raja 1, 2, 3 dan 4, mana satu adalah subgraf kepada graf asal ini. Okey. So untuk melukis subgraf, dia ada syaratnya, iaitu syaratnya mesti bucu-bucu. Okey, titik P, Q, R, S ini dikenali sebagai bucu untuk pengetahuan kamu. Dan E1, E2, E3, E4, E5 ini adalah dikenali sebagai dia punya tepi. Okey, tepi. Dikenali sebagai tepi. So, untuk melukis subgraf, okey, pastikan dia punya bucu mesti maintain pada orientasi yang sama. So, ini kalau ini P, ini Q, R, S. Bila kamu nak lukis dia punya subgraf, pastikan bucu-bucunya ikut urutan seperti ini. Okey, kamu tak boleh lukis macam ini ialah P kan. Kamu tiba-tiba tulis ini ialah R kah, ataupun ini kamu tukar bagi Q kah. Okey. So kalau dia tak ikut yang asal kan, maka itu bukan subgraf lah. Okey. Itu bukan subgraf. Okey. So kalau kita lihat yang ini, yang raja pertama ini, adakah raja pertama ini ialah subgraf kepada yang asal? Boleh kamu respon? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Sebab Siapa yang dia, setuju? Adeline nggak? ya, Okey, kenapa tidak? sebab dia ada dua bucu je. Dia ada dua pucu saja. Okey. Kita lihat balik. Kita lihat balik yang ini dulu. Okey, kita lihat balik yang ayat-ayat ini. Okey. Secara ringkasnya kita lihat sini ya. Secara ringkasnya, suatu pucu dalam graf G adalah subgraf. Suatu pucu dia tak nyatakan berapa pucu. So at least satu pucu pun dia sudah merupakan subgraf. Okay? Dan suatu tepi dalam graf G bersama pucu-pucu yang dikaitkan adalah subgraf. Maksudnya, kalau subgraf yang kamu tulis, yang kamu lukis itu, at least ada dua pucu, and then ada satu tepi yang menyambungkan dua pucu itu sudah adalah subgraf. Okay? Jadi, raja pertama kan, kalau kita lihat balik kan, raja pertama sebenarnya dia adalah subgraf kerana P dan S dia sudah ikut yang asal kan, ini P bawahnya S. So, dia sudah ikut. And then, antara dua pucu ini ada satu tepi yang menghubungkan. So, ini sudah dikira sebagai subgraf. So, raja satu adalah subgraf. Okay? How about raja dua? Siapa boleh respon? Adakah raja 2 ini subgraf kepada graf asal ataupun tidak? Anyone? Apa pendapat kamu? Bukan. Jangan takut. Ya, siapa? Bukan, sir. Bukan. Okey, kenapa bukan?
berikan sebab kenapa? Sebab itu di P, sir. E2 Di P. sepatutnya di mana? Dia di Q. Ya, betul. Oke, jawapan tadi adalah betul lah. Sebab kalau kamu lihat dia punya asal kan, kalau you bandingkan ini Raja 2 dengan Raja asal ini, sepatutnya tepi ataupun gelung I2 ini dipanggil sebagai gelung. Gelung, oke? Dia macam satu bulatan. Dia bukan dipanggil tepi, tapi dia dipanggil sebagai gelung. So, kamu nampak yang asal itu, E2 kan, gelung E2 ini sepatutnya berada di Q. Tapi yang untuk Raja 2, dia punya E2 berada di P, bucu P. Jadi, Raja 2 ini bukan subgraph, oke? Bukan subgraph, oke? Itu jawapan. Macam mana pula dengan Raja 3? Siapa boleh respon? Siapa nak try? Subgraph, sir. Subgraph, oke. Kenapa? Ya. Kenapa? Sebab dia Muhammad Findi. apa? Ya, Sebab posisinya sama, sir, sama yang pertama tuh. oke. Iya kah? Oke, bagus. Tapi kamu coba perhatikan kan, tepi yang menghubungkan P dan S. P dan S, tepi ini ialah tepi apa? Yang dinamakan sebagai E3 kan, nampak tak? E3. Tapi di yang asal itu ialah apa? E5. E5. Oh, Jadi tidak maksudnya, jelas, sir. oke, sorry. Mungkin gambar raja saya ni kecil. Oke, saya kasih Iya, besar. iya, Kan? iya. Oke. So ini adalah E5 ini adalah E3. Tapi yang asal itu tepi yang menghubungkan P dengan S sepatutnya adalah E5. Oke. So yang Raja 3 bukan subgraph. Oke. Yang last one. Boleh nampak tak dengan jelas? Oke, Raja 4. Oke, Raja 4. Jadi adakah Raja 4 itu ialah subgraph kepada graf asal? Yes, Macam mana? yes. Yes lah. Ya. Tidak. Ya. Ada yang cakap ya, ada yang cakap tidak. Ya, sebab dia sama gambar pertama. Tidak cikgu, sebab I2 dengan terbalik. tidak. Nah, macam mana ini? Oke, kamu coba bandingkan. Mungkin gambar aja yang saya paste di sini tidak jelas lah. Minta maaf atas kekurangan. Oke, sebenarnya kalau kamu lihat, oke, bucunya sudah oke. Bucu PQRS sudah dalam kedudukan yang betul, yang sama dengan asal. Cuma dia punya tepi ataupun dia punya gelung itu adalah berbeza sikit. Oke, kalau kamu lihat tepi yang menghubungkan Q dengan R ini adalah E2. Tetapi yang asal itu adalah E3. Oke. Lagipun yang gelung ini di bucu Q adalah E3. Tetapi di bucu Q ini adalah E2. Jadi dia tak sama dengan gambar raja asal. Jadi maksudnya raja 4 ini bukan subgraph kepada graf G. Okay? So, saya rasa kamu boleh bezakan, bandingkan kalau dia subgraph ke bukan subgraph. Okay? Dengan erti kata lain yang paling senang ialah maksudnya ialah dia mesti ikut asal. Okay? Mesti ikut asal. Kalau tak ikut asal itu, tak jadi. Dia bukan subgraph. Okay? Dan kamu tak semestinya lukis semua itu. Kamu mungkin boleh lukis 3 pucu saja ataupun 2 pucu saja. Okay? Tapi yang penting ialah dia punya tepi, dia punya gelung, dia punya pucu semua mesti sama dengan yang asal. Okay? Kalau kamu nak lukis balik yang original ini sebagai you punya subgraph pun boleh.
Maksudnya kamu lukis sebiji bulat-bulat dengan ini. Oke? Gambar aja nggak, asal ini juga merupakan subgraf kepada diri sendiri ya. Oke? Seperti yang diterangkan oleh ayat ini ya, yang terakhir ini. Ayat terakhir. Setiap graf ialah subgraf kepada dirinya. Oke? Itu maksudnya lah. Maksudnya kalau lain kali soalan dia minta kamu lukiskan dua subgraf kepada graf G. So, yang pertama jawaban pertama mungkin kamu boleh lukis balik yang asal ini, graf G ini. Sebab graf G itu merupakan subgraf kepada dirinya sendiri ya. Oke, itu ialah benda yang kamu perlu tahu lah. Oke, so ini ialah subgraf. Manakala kalau pokok, apa benda itu pokok? Pokok. Oke, so kalau kamu lihat takrifan ini ya. Oke, pokok ialah satu subgraf bagi graf tersebut dengan ciri-ciri berikut. Oke, graf mudah iaitu tanpa gelung ini mesti beri perhatian lah. Tanpa gelung dan bilangan tepi. Oke, maksudnya berbeza dengan subgraf kan. Pokok tak ada gelung, tak ada berbilang tepi. Oke, berbilang tepi bermaksud kamu tahu apa itu berbilang tepi tak? Contohnya kalau sini ada satu bucu, sini pun ada satu bucu. So selain satu tepi menghubungkan ini, dia ada lagi satu tepi menghubungkan A dan B. Katakan kalau ini ialah A, ini ialah B. Okay? So dia ada lebih daripada satu tepi, maka kita panggil ini sebagai berbilang tepi lah. Okay? Okay, lepas tu semua pucu mesti berkait dan setiap pasangan pucu dikaitkan oleh satu tepi saja. Maksudnya setiap pucu itu mesti ada sambungannya. Tak boleh macam ini A, ini B, ini C. Kan? Contohnya A, B, C. So, kamu tak boleh lukis ini sebagai pokok kamu. Okay? Sebab yang ada satu tepi lagi, dia tidak dihubungkan oleh mana-mana tepi. Tak boleh ya. Dia mesti menghubungkan ke semua tepi. Ke semua pucu. Okay? Tak boleh ada satu pucu yang tidak dihubungkan. Itulah syaratnya. Dan satu lagi ialah bilangan tepi adalah sama dengan bilangan pucu tolak satu. Ataupun dengan erti kata yang lain, kalau gambar raja itu ada 4 pucu, contohnya ini kan, okay? 1, 2, 3, 4, ada 4 pucu. Dia punya pokok, gambar raja pokok, mesti hanya ada 3 tepi sahaja. Okay? Itu ialah maksudnya ayat inilah. Okay? Bilangan tepi mesti adalah kurang 1 daripada bilangan pucu. Kalau bilangan pucu ada 4, bilangan tepi mesti cuma ada 3 saja. Tak boleh 4. Tak boleh sama dengan bilangan pucu. Mesti 1 kurang daripada pucu. Okay? So, balik kepada soalan. Ini. Lukis pokok dengan jumlah pemberat yang minimum. Okay, tadi kamu sudah belajar macam mana nak melukis pokok. So, sekarang kita cuba lihat beza soalan ini ialah selain kamu perlu melukis pokok, kamu perlu pertimbangkan dia punya pemberat. Dan pemberat itu mesti adalah yang minimum. Maksudnya, bila kamu lukis pokok kamu, gambar raja pokok kamu itu mesti mempunyai pemberat yang paling sedikit. Okay? Paling sedikit. So, okay, kita coba lihat ada berapa pucu di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pucu. Jadi, bila kamu nak lukis pokok itu, pokok yang kamu lukis itu mesti mempunyai 4 tepi sahaja. Sebab dia ada 5 pucu. So, pokok yang kamu lukis mesti hanya ada 4 tepi. Tetapi 4 tepi ini mesti menghubungkan ke semua bucu yang kamu lukis, yang sedia ada. Okay? So, katakan di sini ialah A, ini ialah B, okay? Ini tengah-tengah ialah E, sini ialah C, sini ialah D. Okay? So, sini ada 5 pucu, tapi pokok yang kamu lukis mesti cuma ada 4 tepi sahaja.
Oke, saya bagi contoh. Mungkin kamu boleh lukis seperti ini. 1, 2, mana lagi? 3, 4. Oke? Nah, kamu boleh lukis begini. Contoh sajalah, ini contoh. Sebab sini ada 5 pucu, tapi saya cuma ada 4 tepi. Oke, ini mungkin jawaban kamu. Ataupun mungkin kamu boleh lukis macam mana? Oke, sini A, B, E, sini C, D. Oke, mungkin kamu boleh lukis seperti ini. Oke, 1, 2, 3, 4. Nah, ini pun mungkin jawaban kamu kan. Ini juga mungkin jawaban. Tetapi persoalannya ialah kamu kena lukis pokok kamu dengan jumlah pemberat yang minimum, yang paling sedikit. Oke, tadi kalau saya lukis jawaban saya ialah ini kan yang pertama kan. Sini ialah 7 kan. Sini ialah 7. Sini ialah 8. Sini ialah 3. Sini ialah 9. So, berapakah jumlah pemberat saya? So, 7, 3, 8, 9. Sini ialah 27. 27. Kalau sini ialah 10. Sini ialah 10. Ini ialah 7. Sini ialah 3. Bawah ini ialah 8. So, berapa jumlahnya? 28. Oke? So, kamu kena fikirkan, ada lagi tak jawapan yang saya lukis itu akan mempunyai pemberat yang lebih sedikit berbanding ini. Kalau ada, itu adalah jawaban yang lebih tepat. Oke? So, kamu sekarang cuba try lukis pokok ini, dan cuba cari pokok yang dengan jumlah pemberat yang paling minimum, yang paling kecil nilainya. Oke? Saya kasih kamu 1 minit kan, kamu cuba try jawab soalan ini. Kalau sudah siap, kamu coba type di chat box kamu, berapa you punya jumlah pemberat. Oke? Berapa jumlah pemberat kamu. Saya kasih 1 minit. Kamu boleh try sekarang. Oh, 18. Lajunya. Jawaban Siti Suhaima ialah 18. Sekejap boleh dapat jawaban. Oke? Kita kasih dulu sedikit masa untuk kawan-kawan lain. Ada jawaban lain tak? Ada lagi jawaban? Siti Suhaima sudah dapat 18. Ada wakil dari Saint Cecilia kah? Oke, Adeline, thank you. Wakil dari Saint Cecilia. Oke, wakil dari Gum Gum. Ada apa jawaban kamu? Muhammad Findi, mungkin boleh respon. Sharifah 81, are you sure? Macam mana kamu dapat 81? Oke, 18. Oke. Syafika pun 18, thank you. Sadia pun 18. Oke, so kalau kebanyakan orang dapat 18, maksudnya betul lah sudah jawaban kamu. Oke,
Saya bagi jawapan lah kan. Sebenarnya 18. Okey, macam mana kamu dapat 18? Jawapannya ini. Okey, sini 1. Lepas tu sini, pergi sini. Okey, 3 tambah 7 sudah 10. 10 tambah 3, 13. Dan 13 tambah 5, 18. So, ini adalah satu pokok lah kan. Sebab ada 4 tepi ya. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Okey, dan dia telah menghubungkan ke semua pucu. Okey. So, ini sudah memenuhi syarat pokok lah. Dan pemberatnya pun adalah yang terendah lah ataupun yang paling minimum 18. Okey, jawapan adalah betul. Okey. So, dalam exam nanti saya harap kamu boleh lukis sebab saya boleh cakap lah exam Sains Cecilia ni mungkin ada soalan yang mirip kepada soalan inilah kan. Pandai-pandai lah kan. Okey. So, kita nak teruskan lagi tak? Sekarang sudah 3:30. Nak teruskan lagi mungkin soalan terakhir sebelum kita Boleh. Okey. Soalan terakhir lah. Okey, soalan terakhir lah kan. Okey, bagus. Ya, soalan terakhir. Okey, soalan terakhir ini ialah ini ialah bab 1, okey, tingkatan 5. Okey, sekarang kita masuk tingkatan 5 sikit. So inilah bab 1 iaitu ubahan lah, bab ubahan. Okey, soalan ubahan, bab ubahan ini kan adalah yang sangat senang lah, boleh dikira sebagai bab yang senang kerana paling-paling pun soalannya bertanya itu pun paling-paling benda yang sama saja. Okey, iaitu kita mesti memenuhi 3 langkah inilah yang saya ringkaskan di sinilah. Setiap soalan ubahan mesti guna 3 langkah ini. Okey, seperti hari itu kita belajar nak menulis persamaan garis lurus kalau siapa yang ada ikut pun ada 3 langkah saja. So bab ubahan ini pun 3 langkah saja. Iaitu langkah pertama ialah kita perlu menuliskan hubungan pemboleh ubah. Inilah pemboleh ubah. Tuliskan hubungan pemboleh ubah itu dalam bentuk ubahan. Okey, dalam bentuk persamaan ubahan. So dia bila kita nak menulis persamaan dalam bentuk ubahan itu mesti ada K kan. Kalau kamu masih ingat lah. Okey, mesti ada K. Okey. Dan kalau dia ada ubahan langsung, K itu mesti berada di atas. Kalau dia ubahan songsang, K itu mesti berada di pemboleh ubah itu mesti berada di bawah lah. Okey. Dan K adalah satu pemala lah, satu nilai tetap. Okey. Dan kita perlu selepas kita menulis persamaan, kita perlu mencari nilai K. Okey, step 2 ialah kita kena cari nilai K. Macam mana cari nilai K? Kita mesti menggantikan nilai yang telah dibagi oleh soalan lah. Yang dibagi oleh soalan, kita kasih masukkan dalam formula yang telah kita tulis tadi, iaitu di step 1 punya persamaan untuk cari nilai K. Nah, selepas cari nilai K, kita akan dapat satu persamaan baru dengan nilai K itu bertukar menjadi satu nombor. Okey. Dan langkah terakhir ialah gantikan K dan semua nilai yang ada dalam soalan untuk cari satu nilai lagi yang dikehendaki oleh soalan. Okey, so kita cuba lihat soalan pertama lah kan. P berubah secara langsung dengan kuasa 2Q dan kuasa 2R dan secara songsang dengan kuasa 3S. Okey. So macam nampak pening-pening sikit, tapi sebenarnya kalau kamu kasih pecah-pecahkan ini kan, kamu akan dapati sebenarnya di sini ada berapa anu? Ada P, Q, R dan S. Ada 4 anu di sini ya. Okey, P, Q, R dan S. So P berubah secara langsung. So maksudnya P mesti tulis dulu P, okey, saya akan tuliskan P di sini. Berubah secara langsung. So sebab saya mau tulis dalam bentuk persamaan, so saya akan tetap sama dengan P berubah secara langsung dengan kuasa 2Q. Kuasa 2Q. So sini saya akan tulis kuasa 2 lah. Kuasa 2
Q, okay, oleh sebab ini perkara langsung kan. So, dia mesti tulis di atas. Maksud saya sebagai pengatas lah. Oke, sebagai pengatas. Sebab kalau soalan ini dia ada kuasa langsung dan, bukan kuasa langsung. Berubah secara langsung dan berubah secara songsang. Maksudnya, dalam persamaan kamu nanti, mesti ada yang letak di atas pecahan dan ada yang di bawah pecahan. Oke, dan biasanya yang di bawah pecahan itu adalah yang berkadar songsang. Oke, berkadar songsang. Yang ini adalah berkadar ataupun berubah secara langsung. Oke, so oleh sebab Q kuasa 2 dan R kuasa 2 itu berkadar secara langsung, maka R kuasa 2 itu saya juga perlu letak di atas pecahan itu. Oke, seperti ini. Dan, oke, dan secara songsang. So, maksudnya kuasa 3S ini saya perlu letak di kuasa 3S. So, sini perlu kuasa 3. So, ini perlu letak di bawah pecahan lah. Dan jangan lupa letakkan satu pemalar K di hadapan sinilah. Oke, so langkah pertama sudah selesai, yaitu saya sudah tuliskan hubungan antara pemboleh ubah dalam bentuk persamaan lah. Oke, step 1. Oke, selesai. So, step 2, sekarang kita mau cari K. Macam mana mau cari K? Kamu hanya perlu gantikan nilai-nilai yang dibagi ini, oke, ke dalam step 1, oke, persamaan step 1 tadi lah, oke, untuk cari nilai K. Oke, so sekarang saya akan gantikan. P ialah berapa? P ialah 18. So, saya akan tulis 18 di sini, sebelah kiri. Sama dengan K. Oke, K kita biarkan K sebab kita mau cari K. Lepas tu Q kuasa 2. Q ialah 4. So, saya akan tulis 4 kuasa 2. Oke, di sini. Dan lepas tu R kuasa 2. So, R kuasa 2. R ialah bernilai 3. Oke. Kamu juga boleh ikut saya buat lah. Ataupun kalau kamu boleh buat, kamu boleh terus jawab soalan ini. Oke. So, R sudah selesai. And then sekarang bawahnya adalah S kuasa 3. S bernilai 2. So, 2 kuasa 3. 2 kuasa 3. Oke, sekarang tekanlah kalkulator. 4 kuasa 2, 16. 16 darab 3 kuasa 2. 16 darab 9. 16 darab 9 ialah berapa? 144 kah? Ya. Oke, thank you. 144K. Oke, sebab K itu adalah unknown. So, saya tak boleh buat apa-apa. Saya tulis balik K. Oke. 144K bahagi 2 kuasa 3 ialah 8. Oke, sini. Oke, so sekarang sampai sini. Oke, so nak cari K, senang saja. So, bawakan ini, pembawa naik menjadi darab. Kan, menjadi darab. So, 18 darab 8. Jawapannya ialah 1 berapa? 144 juga. Oke, thank you. 144. So, ini akan jadi dengan 144K lah kan? 144K. So, nak cari K. Nah, senang sajalah. Pindahkan itu 144 ke sebelah sini, sebelah kiri. Mesti pindah sini menjadi bahagi lah. Sebab sini ialah darab kan. Sini darab K. So, pindah sini jadi bahagi. So, K sama dengan 1. Oke. K ialah 1. Oke, so K ialah 1. So, sekarang step 3. Step 3. Oke, saya akan tulis semula persamaan ini kan. Sekarang oleh sebab saya sudah dapat cari K ialah 1, maka sekarang saya akan tulis semula persamaan ini sebagai ini. Oke, di mana K itu tak payah tulis sebab K ialah 1 kan. So, 1 itu biasanya kita tidak tulis kedua. So, jawapan sekarang persamaan yang asal itu akan menjadi ini. Oke, akan menjadi ini. Oops, sorry. Tak cukup tempat. Oke, ini ialah S lah. Ini ialah S.
Oke. So, so sekarang kita sudah menjawab soalan A lah kan. Dia mau ungkapkan P dalam sebutan Q, R, dan S. So, ungkapkan P dalam sebutan Q, R, dan S. So, inilah dia jawapan untuk soalan A. Oke. Inilah jawapan untuk soalan A. Di mana K itu kita kena cari nilai. Dan lepas kita cari nilai K, kita akan gantikan K dengan nilai yang kita cari. Dalam case ini K ialah 1. So, K saya tak tulis keluar 1 sebab 1 biasanya tak ditulis. Maka ini sudah menjawab soalan A. Dan sekarang saya mau jawab soalan B, yaitu step 3 saya lah di sini. Oke, ganti semua nilai dalam soalan ke dalam persamaan yang kita sudah bentuk. So, dia hitungkan nilai P. So, kalau dia mau hitungkan nilai P, maksudnya P itu mesti ditinggalkan dalam P lah. Oke, jangan usik dia. P masih P. Tapi yang lain akan diganti dengan nilai dalam soalan. Di mana Q sekarang ialah 9. So, bila Q kuasa 2, 9 kuasa 2 ialah 81 kan. Oke, 81. Lepas tu darab dengan R kuasa 2. R kuasa 2, R ialah 4. So, 4 kuasa 2, 16. Oke. Saya terus ganti ya, terus kuasa 2 lah. Lepas tu bahagi dengan S kuasa 3. S ialah 3. 3 kuasa 3 ialah 27. Oke, 27. So, tekan kalkulator, maka saya akan dapat P sama dengan berapa nilai? Siapa sudah kira ini? Jawapannya 48. Betul tak? Yes, sir. Oke, thank you. Iya, so itulah jawapan untuk P. Oke, yaitu soalan untuk jawapan untuk soalan B, yaitu 48. Oke, ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Syarifah ada angkat tangan. Tiada, kenapa angkat tangan? Tiada lah bahasa lagi kat situ. Oke. So orang lain pula ada soalan nak tanya? Oke, tak ada respon. So saya anggap tak ada lah kan. Oke, kalau tak ada kita akan tamatkan sesi Google Meet hari ini. Tapi sebelum itu bolehkah saya ambil gambar? Saya mohon. Alah, buka kamera lagi. Alamak. Yalah, kalau ada kekangan tak perlulah. Oh, tak Kalau yang payahlah. Kalau tak ada kekangan tu bolehlah buka Ma. kamera, kita ambil gambar dulu kan.